ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran, alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Ta'ala dapat sambung lagi malam ni. Kita masih lagi dalam bab rukun solat. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan i'tidal. I'tidal. Sebelum daripada itu rukuk. Yang kelima rukuk. Yang keenam i'tidal. Hari ni yang ketujuh sujud. Muka surat 55 kalau Jawi. Kalau Rumi itu 27. Ya, 27 atas sekali. Kan? 55 Rumi. Dia pelik sikit kita ni. Biasanya Rumi lebih banyak muka surat daripada Jawi. Sebab Rumi tu dia akan buat besar-besar. Jawi tu kecil-kecil. Kitab kita special. Sebab kitab kita ni taklah lama sangat. Bahasa dia pun tak lama sangat. Bahasa dia. Agak baru sikit lah. Dan dia tahu orang yang mengaji ni semua orang-orang yang dah beromo. Mata tu dah agak ni sikit. Jadi awal-awal lagi Rumi tu dia buat besar-besar. Jawi tu dia buat besar-besar. Besar ni. Nak banding dengan kitab turah lain. Tiba-tiba di Rumi kan jadi kecil font dia 10 kot. 10 kot. Ini besar ni. Ini baru 14 kot. Tulisan dia. Sebab tu antara yang orang mengaji kitab ni sebab dah tak nampak kan. Tapi ni kita sebab tu dia 27 Rumi, Jawi 55. Macam mana? Bab sujud hari ni insya-Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin. Min ya rabbal alamin. Kata pengarang yang ketujuh rukun sembahyang sujud. Ketujuh sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tuma'ninah. Satu rakaat 2 sujud, 2 kali sujud. Antara satu-satunya yang 2 kali adalah sujud. Yang lain semua sekali, berdiri sekali dalam satu rakaat. Berdiri sekali, rukuk sekali, i'tidal sekali. Duduk di antara 2 sujud tu sekali. Kalau ada tahiyat, duduk tahiyat pun sekali dalam satu rakaat. Tapi sujud 2 kali. Ada riwayat mengatakan Nabi SAW ketika nak pergi ambil sembahyang, maksudnya nak pergi Mi'raj, dia dah nampak dah malaikat duk sembahyang. Dah nampak dah. Dia kata ini sembahyang malaikat. Tanya Jibril, inilah kalau nak tahu ibadah malaikat. Ibadah malaikat ada yang dia berdiri je, tangan duduk macam ni. Ada riwayat lah, tangan duduk macam ni, ada tangan duduk macam ni, ada tangan duduk macam ni, ada tangan duduk macam ni. Itu yang berbeza-beza mazhab tu. Malaikat duduk macam tu ataupun ada straight. Ada straight ke bawah. Duduk macam tu aje. Tak tengok orang, tak tengok kiri kanan. Ibadah lah, bahasa lain semayang. Nabi tanya, Jibril dia buat apa? Dia ingat semayang. Berapa lama dah macam ni? Sejak kewujudan aku, sejak aku ingat-ingat. Sebab malaikat dia tak ada lahir kecil, makin besar dari remaja, tak ada. Tahu-tahu je dah macam tu kan. Nur. Jadi sejak keingat kewujudan aku dah macam tu dah. Naik lagi Mi'raj kan dia ada 7 Mi'raj, 7 peringkat. Bahasa lain pun boleh kata 7 langit pun boleh lah. Naik. Jumpa pula malaikat yang lain di tengah rukuk saja, tanya dia buat apa tu? Dia ibadah dia cara tu, macam tu je. Selama macam tu jugalah. Selama aku ingat dah memang macam tu. Ada yang sujud, ada yang duduk di antara 2 sujud. Duduk iftirash dia panggil. Nabi tanya, ini memang ibadah dia. Tapi ketika Nabi lalu dekat malaikat yang sujud, Nabi teringin nak bagi salam. Tergerak hati. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Oleh kerana Nabi yang bagi salam, malaikat tadi angkat kepala. Dia tengok, oh Nabi akhir zaman yang datang nak ambil sembahyang tu lah. Dia jawab Waalaikumsalam. Lepas tu dia sujud balik. Kerana tu kita ada bab sujud jadi 2 kali. Dan duduk di antara 2 sujud tu rukun pendek, yang mana sekadar untuk nak jadikan dia 2 sujud.
Kalau lah sungguh-sungguh nak sujud, dia kena lama, sungguh-sungguh nak duduk, lamalah sikit duduk. Ini duduk sekadar nak bagi tahu, nak membezakan ada dua sujud. Sekadar tu. Sebab tu bacaannya pun pendek. Kemudian Nabi pun terasa dalam hati dia, alangkah baiknya. Macam mana nak dapat kitab ni? Kitab nama Idaman Penuntut. Cari beli. Ada orang tanya nak dapat kat mana kitab ni. Google. Sekarang ni Shopee pun ada jual kitab. Mudah nak beli kitab sekarang ni. Jadi dia rasa dalam hati mudahnya, baiknya kalau aku dapat sembahyang yang aku nak pergi ambil sekejap lagi ni, yang kata 50 ni, akhir sekali jadi 5 tu, 9 kali turun naik tu, bagusnya kalau dapat sembahyang macam malaikat tu. Nabi fatanah, cerdik. Dia dah tahu dah. Dah dapat agak, bukan tahu, dah dapat agak dah. Kemudian Allah gabungkan semua ibadah malaikat yang tadi jadi sembahyang kita. Sebab tu kita punya sembahyang berbanding dengan umat terdahulu kita yang terbaik, iaitu saf kita seperti saf malaikat. Ulama terdahulu, umat terdahulu tak tahulah cara dia sembahyang. Dia ada sembahyang juga. Dia ada dua waktu, macam Nabi Musa 2 waktu umat dia. Tu dia kata, wahai Muhammad, kau pergi minta ke Allah kurangkan sikit, 50 ni banyak. Umat kau ni lemah, dah lah kecil-kecil, tak kuat. Umat aku besar-besar, kuat. Umat engkau kecil-kecil. Umat aku diuji, disuruh dengan 2, sehari 2 waktu je. Diorang tak boleh nak buat walaupun 2 waktu. Umat engkau adalah kecil, kau minta lah, tak cukup 50, memang tak lah. Tu yang jadi 9 kali, turun naik 9 kali, akhirnya dia jadi 5 tu kan. Sikit lah cerita tu. Hadis yang panjang, kewajipan ataupun menjadi rukunnya sujud, daripada hadis thummasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian rukuklah sampai tatma'inna. Nabi sebut dekat seorang badui lah kita kata, dia masuk dia semayang tuk macam tu. Dia bagi dia semayang tu macam patuk ayam. Kemudian dia pergi bagi salam. Nabi kata, kum fasalli, kau pergi semayang. Fa innaka lam tusalli, kau belum semayang lagi. Baru lepas lagi, berulang beberapa kali. Lepas tu akhir sekali dia mengalah, sebab Nabi dah banyak kali tak nak jawab salam dia, suruh pergi semayang. Lepas semayang lagi jumpa, pergi salam, pergi semayang. Aku kena semayang. Akhirnya dia kata, aku tak kerti dah, ajar. Nabi cakap hadis yang panjang. Antaranya Nabi kata, sum masjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian engkau sujud sehinggalah tatma'inna lah, tatma'inna, sehingga pegun, sehingga berhenti kejap. Itu nas dalil sujud tu wajib dalam sembahyang ataupun rukun dalam sembahyang. Dan tatma'inah juga adalah rukun dalam adalah syarat sah sujud tu. Bukan sujud aja semua kan, i'tidal, rukuk dan sebagainya, semua memerlukan tatma'inah. Dan kalau kita kira sehari semalam, kita diwajibkan sekurang-kurangnya 34 kali sujud kan. 34 kali 34 rakaat. Bukan 34, 17 rakaat. Dengan maksud kali 2 34. 17 kan? 17 rakaat. Bila 17 maknanya sujud 2 maknanya 34 kali. Jadi yang orang yang boleh sujud ni, maka sujudlah. Kerana nanti Allah akan uji dia dengan sakit lutut dia, tukar gearbox, kepala lutut tukar, kurang cecair tu kan. Ada yang inject kan. Inject tu taklah lama dia inject cecair tu. 2-3 tahun hilang cair tu, inject lagi kan. Lama-lama dia tak boleh dah. Ada yang tukar gearbox terus. Gearbox kepala lutut tukar terus. Bila tukar macam tu, kadang-kadang ada masalah. Ataupun memang sakit lutut, memang lutut dia problem. Jadi menyebabkan kalau kena ke lantai, dia akan rasa ngilu sangat. Jadi dia tak boleh sujud dah. Sujud dia boleh, lutut yang tak boleh kena. Maka dia tak boleh sujud dah. Waktu tu orang yang betul-betul nak sujud, dia kata rindu gila nak sujud. Dan kita sujudlah elok-elok sementara ada ni. Macam tu juga orang tukar biji mata, tukar benda tu yang kat mata tu. Dalam masa 6 bulan tak silap, dia tak boleh tunduk pening. Sebab dia tukar, saya tak kerti nak sebut. Saya panggil tukar biji mata lah nak cerita. Tukar benda tu. Ada kan yang tu? Apa katarak bukan, itu tak buang. Dia tukar yang dalam tu. Memang ada lah. Dan lepas tu terang lah mata dia. Cuma dalam mungkin 6 bulan ataupun lebih daripada tu, dia tak boleh tunduk pening. Jadi kalau macam tu, macam mana nak sujud? Jadi kita ni yang boleh sujud lagi ni, ada yang bila dia sujud, dia darah tu naik ke kepala, macam-macam. Jadi sementara boleh sujud ni, sujudlah.
Sujudlah sungguh-sungguh. Sekurang-kurangnya 34 kali sehari. Itu paling kurang. Tambah yang sunat, paling cantik 100 kali ke atas. Paling cantik. Paling cantik. Dan ulama mengkaji, berbahas, mana lagi bagus? Sujud lama tapi sikit, ataupun sujud banyak tapi sekejap? Mana lagi baik? Maksudnya 34 tu yang wajib lah. Yang lain nak tambah lagi. Dia 40 kali sehari sujud. Maknanya kalau 34 yang wajib, 6 tu yang sunat. Tapi 6 yang sunat tu, yang sujud tu lama sujud. 5 minit ke? Lama tu. Sekali sujud 5 minit. Ataupun dia bukan sujud 40 kali, 34 6 bukan. Dia sujud 50 kali. Ataupun 100 kali. 34 50 34 66 100 kali. Maknanya 66 tu sunat lah. Tapi lah biasa je. Setakat 2-3 saat lah. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Sekadar tu je. Mana lagi baik? Ulama bahas tu bab tu. Kena dibahagikan. Kalau siang, lebih bagus banyak sujud. Kalau malam, lebih baik lama sujud. Malam, maksudnya malam. Tu lagi baik. Dia ada tu. Dari segi panas, ibrad dia panggil. Panas matahari, masa tu banyak sujud lagi bagus. Sebab darah kita dalam keadaan laju tu, waktu tu. Jadi bila sujud sekejap-sekejap pun dah memadai. Dia pergi. Macam itulah lebih kurang dari segi kesihatan. Kalau malam dia punya darah tu slow sikit. Bila sujud lama tu dia lebih, dia adalah kelebihan masing-masing lah. Sikit dalam bab tu. Kemudian kalau kita perhati balik dalam sembahyang kita, sujud adalah perbuatan solat, rukun solat yang paling banyak melibatkan anggota badan, paling banyak. Sujud adalah yang paling banyak melibatkan anggota badan. Rukuk memerlukan tapak kaki je. Lepas tu bengkok macam tu. Anggota yang diperlukan pinggang dan tapak kaki lah kan. Itu yang penting waktu. Kalau berdiri hanya tapak kaki je, kecil je. Ketika duduk banyak sikit, iaitu dia punya kaki depan, lepas tu dia punya tulang keting dia tu kan. Sampai lutut tak ada kena-mengena dengan duduk. Lutut dia memang kat situ. Dan pinggang sikit. Tapi kalau sujud, semua banyak nak pakai. Semua anggota banyak, sebahagian besar anggota badan perlu digunakan untuk sujud. Sedangkan kalau rukuk tak banyak sangat. Sekadar macam ni cukup lah. Tak banyak sangat. Kalau duduk banyak jugalah. Tapi lebih banyak sekali adalah sujud. Anggota yang paling banyak, yang melibatkan anggota yang paling banyak, dia adalah sujud. Maknanya dia ada special ni, ada special. Dan rukun solat yang paling besar, dia ada khilaf. Satu kata yang paling besar adalah qiyam prime time. Dia panggil kan? Prime time. Macam berita pukul 8 kenapa? Prime time lah. Waktu puncak. Sebab tu dia buat pukul 8. Betul ramai orang tengok pukul 8. Kalau dia buat pukul 12, tu bukan prime time. Jadi orang kurang tengok. Jadi dia akan iklan-iklan di waktu pukul 8 hingga pukul 9 tu paling mahal. Prime time. Dalam ibadah kita pun ada prime time juga. Dalam sembahyang kita, prime time dia ada khilaf. Sebagian ulama kata qiyam, masa berdiri. Sebagian ulama kata sujud. Kita ambil yang sujud lah, sebab kita tengah bahas berkaitan dengan sujud. Itu adalah prime time yang paling besar. Jika orang sembahyang tanpa sujud kerana sakit, seolah-olah macam tak sembahyang. Macam itulah sah sembahyang dia, sebab dia sakit. Cuma seolah macam, alai, macam tak sembahyang aja, macam tu. Sebab dia tak boleh sujud. Macam mana? Tapi sahlah sembahyang dia jika dia benar-benar sakit. Oleh kerana dia prime time, waktu puncak dalam sembahyang tu, dan kerana itu dia memerlukan anggota yang paling banyak, melibatkan anggota yang paling banyak. Dan satu-satunya ibadah yang dibuat tu semata-mata kerana Allah. Semata-mata sujud adalah semata-mata kerana Allah. Besarnya sujud. Sebab tu kita panggil masjid, kan? Sedangkan masjid adalah tempat sujud. Istilah makan tu dia panggil, tempat sujud. Sajadah sujud, masjid tempat sujud. Katabah kitab, maktabah tempat simpan kitab, perpustakaan. Banyak lagi ya. Kalau ta'am, makan, tambah mim kat depan, kantin dan sebagainya lah. Mim tu masuk tempat. Jadi sedangkan dalam sembahyang dia ada qiyam,
Letaklah maqam. Allah, maqam jadi pelik lah. Tapi maqam tu bahasa Melayu kata makam, permakaman kubur tu. Qama tambah mim maqam, tempat berdiri. Sebab tu kita panggil maqam Ibrahim. Bukannya ada kubur Nabi Ibrahim dekat tepi Kaabah tu, kan? Tapak kaki dia kat situ, dia berdiri kat situ. Kan sama maqam Ibrahim kan? Memang di mana dia ada double meaning lah, ada dua makna lah. Jadi qama berdiri, qiyam. Maqam, kenapa tak panggil ni maqam? Kenapa tak panggil rukuk, marka'? Tempat rukuk, sebab memang rukuk. Kenapa panggil masjid, tempat sujud? Prime time lah, benda yang paling besar kat situ. Perbuatan yang paling besar kat situ, yang itulah kita namakan dia. Sebab dia benda yang paling penting dalam tu. Kalau tidak nak letak nama yang lain, dia tak berapa penting sangat. Nak dibanding dengan sujud. Jadi kerana tu sujud tu besar, perbuatan yang semata-mata kerana Allah. Berdirinya kita, ada berdiri bukan kerana Allah. Ada berdiri yang adat dia panggil. Ada berdiri nak tunggu roti canai, lama nak siap roti canai kedai tu yang sedap tu. Lama lah Allah, kan. Tapi sedap kan. Apa Wah ni memang dia regular customer, 2 jam tunggu pun sanggup lagi. Nak bagi tahu berdiri apa? Berdiri tunggu roti canai. Tapi kita baru lepas tadi berdiri sembahyang. Jadi maksud kita faham, berdiri dia boleh jadi ibadah, dia boleh jadi adat. Dia jadi adat bila kita tak ada niat nak sembahyang kat situ. Niat nak tunggu bas, berdiri juga namanya. Tapi tak jadi sembahyang. Tapi kalau kita niat untuk ibadah itu sembahyang, dia jadi ibadah. Jadi berdiri nak jadi ibadah kena niat. Duduk pun sama. Duduk main naji, main dam, duduk juga nama. Duduk saja-saja duduk kat rumah sambil tengok TV. Duduk makan, nama duduk juga. Macam mana duduk nak jadi ibadah? Dia kena niat lah, iaitu niat nak sembahyang. Duduk dia iftirash ke, tawarruk ke, apa ke, duduk tu namanya duduk ibadah dah. Sebab nak jadi duduk tu ibadah, dia kena niat. Niat iaitu niat nak ibadah. Sedangkan sujud tak perlu niat. Sujud je automatik dah ibadah. Kerana itu sujud saja-saja hukumnya haram. Boring-boring sujud, boring tak tahu nak buat apa, sujud hukumnya haram pada mazhab Syafi'i. Hukumnya haram. Di luar sembahyang tak boleh sujud. Dia tak ada sujud adat, sujud ibadah. Macam berdiri tadi. Berdiri adat, berdiri nak tunggu, berdiri nak bayar, berdiri dekat kaunter. Berdiri sembahyang. Maknanya berdiri sembahyang tu berdiri ibadah lah. Yang tadi tu berdiri adat. Ada. Duduk pun ada. Tapi sujud tak ada. Sujud adat, sujud ibadah tak ada. Bila sujud je automatik ibadah. Dia tak ada sujud adat. Lepas tu kita tak boleh sujud suka-suka tanpa ada syarat yang perlu dipatuhi. Ada wuduk, menghadap kiblat, kena takbir. Kalau katalah nak sujud, sujud syukur sekalipun pada mazhab Syafi'i. Benar pada mazhab lain ya. Dia kata sujud ni bukan sembahyang. Kalau dia bersyukur dengan atas sebab sesuatu, terus sujud aja. Kan? Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i, nak sujud syukur sekalipun dia kena takbir, dan dia kena sujud, dan lepas tu dia kena duduk dan dia kena salam. Tu sujud syukur. Dan ketika dia buat tu, dia kena ada wuduk, dia kena menghadap kiblat, tutup aurat, macam sembahyang. Sebab dia memang sembahyang. Termasuk dalam hukum sembahyang, sujud syukur tu. Jadi nak faham kat sini, sujud tak boleh suka-suka. Walaupun boring-boring menonggeng sujud, tak boleh, haram. Nak sujud boleh, berdiri niat sembahyang. Lepas tu sujudlah lama-lama pun. Berdiri niat sembahyang, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Dia sujud lama-lama. Ataupun nak sujud syukur pun boleh. Berdiri takbir, sujud, sujudlah lama-lama. Nak sujud lagi, baca ayat-ayat tilawah tu dalam Quran ada 14 15. Baca, kemudian sampai waktu tu berdiri, takbir, menghadap kiblat, tutup aurat sebagainya macam sembahyang, sujud, turut lama-lama kalau nak sujud. Dia tak boleh suka-suka je pergi sujud, tak boleh. Sebab besarnya sujud ni hanya semata-mata kerana Allah, berbanding dengan gerakan ataupun rukun sembahyang yang lain, yang mana kadang-kadang rukun sembahyang tu dia ada yang adat, dia ada yang ibadat. Dia ada dua, boleh pilih. Tapi sujud tak boleh. Malah kita diharamkan untuk sujud pada makhluk, boleh jadi kafir. Dia boleh jadi kafir jika sujud dekat makhluk. Dia membesarkan makhluk tu, dia sujud. Sebab tu Nabi kata, kalau lah boleh aku nak suruh makhluk sujud dengan makhluk, aku suruh isteri sujud dekat suami.
Kalau boleh, dia kata. Maknanya tak boleh lah. Maknanya tak boleh lah. Jadi bila tak boleh, jika untuk membesarkan, kufur sujud. Kalau rukuk, berdosa besar. Rukuk dengan niat nak membesarkan. Kalau rupa macam rupa sujud, tengok dulu. Kalau kadang-kadang kalau tak mendatangkan fitnah apa, masih lagi harus. Rupa macam nak ambil barang, rupa sujud. Rupa macam nak sujud tapi tak kena lagi dari ke lantai, macam nak sujud dah. Rupa macam tu dia kena tengok keadaan lah. Kadang-kadang dia jadi haram juga, berdosa juga. Kadang-kadang okey aja. Habis kalau nak cari apa-apa, kontak lens jatuh, macam sujud juga. Dia seorang, rabu dia seorang. Orang yang tak ada kan dia kena tutup macam sujud juga. Takkanlah haram juga kot. Dia tengok keadaan dari segi tu. Hanya yang boleh sujud, makhluk sujud makhluk seorang je, iaitu Nabi Adam. Iaitu malaikat lah, bukan kita. Malaikat sujud Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan sujud tu sujud hormat, bukan sujud macam tu, tapi sujud tunduk hormat. Sebab sujud ada banyak makna. Tak silap ada 9 makna sujud. Sajadah tu ada 9 makna. Salah satunya bukan sujud, hormat. Salah satunya sujud majazi, hormat. Dan satu lagi sujud sungguh. Maknanya ada sebahagian ulama mengatakan sujud sungguh. Habis boleh ke sujud kat makhluk? Boleh dikecualikan malaikat sujud kat makhluk kerana Allah yang suruh. Jadi mengikut, dia bukan sujud, dia ikut perintah Allah. Maka boleh lah. Boleh lah sujud. Ya, pendapat yang mengatakan sujud sungguh. Sujud sungguh. Sujud dahi ke bawah. Sujud sungguh. Yang kedua mengatakan bukan. Maksudnya tunduk hormat. Kemudian bacaan pada sujud, adakah yang wajib? Bacaan ketika sujud ada tak wajib? Tak ada. Jadi maksudnya kita dapat faham, sujud tu dah memadai dah, walaupun tanpa bacaan. Sujud dah nama sujud, tak perlu ada bacaan-bacaan dekat sujud yang wajib, tak perlu ada. Sedangkan qiyam dia ada bacaan yang wajib dekat qiyam. Sebab tu qiyam tu besar juga, sebab ada bacaan yang wajib, iaitu Fatihah. Untuk qiyam tu jadi mantap besar. Jadi hebatnya qiyam ni, dia kena dengan qiyam sahaja tak jadi hebat. Qiyam tu kena ada ayat Quran. Sedangkan sujud tak perlu ada bacaan apa-apa, dah hebat dah. Dari segi hebat, kehebatan sujud tu. Jadi bermakna di sini, bacaan pada sujud cuma sunat je. Sunat hay'ah pula tu. Berbanding dengan qiyam ataupun duduk, yang mana qiyam dan duduk untuk dia jadi pentingnya qiyam dan duduk, dia kena ada bacaan. Yang mana bacaan tu pula mesti wajib, iaitu Fatihah ketika duduk, tahiyat akhir. Maknanya yang lain nak jadi hebat, saya guna perkataan hebat tu, dia kena ada bacaan kat situ baru dia hebat. Sujud tak perlu ada bacaan, dah hebat dah. Guna perkataan hebat tu lah. Besarnya sujud tu. Kalaulah qiyam dalam solat tanpa baca apa-apa, qiyam dia tak baca apa-apa ketika qiyam, maka tak sahlah sembahyang dia. Tak sah sembahyang dia. Kita tahulah maksud tak baca apa-apa tu, tak baca yang rukun-rukun, maka tak sah sembahyang dia. Sedangkan sujud tak baca apa-apa pun sah. Sah sujud tu. Itu perbezaan sikit. Okey. Maknanya sujud, bila sujud dia automatik ibadah. Qiyam nak jadi ibadah, dia kena niat. Yang kedua, bila dia niat qiyam tu jadi ibadah dengan masuk sembahyang, automatik ada rukun kat situ, kena letak lagi dekat situ. Macam tu juga dengan duduk, iaitu apa lah? Rumi sudah apa? Bersenonggeng Allah. Tok guru kita kat bersenungging. Bersenonggeng tu pasal apa? Tu menonggeng, bertunggeng. Bersenonggeng bukan masa Kelantan ke bukan? Oh memang bersenonggeng. Oh bersenandung. Wah kena kita. Tu bersenandung. Bersenonggeng, duduk tonggeng lah. Okey, bersenonggeng.
Meletakkan dahi di atas tempat sembahyang dengan maksud bumi lah ataupun lantai lah kita panggil, atau atas kain yang dipakainya seperti ekor serban. Maksudnya maksud sujud tu benungging, letak dahi kat tempat dekat lantai satu, ataupun boleh juga macam ni, nama sujud juga, letak tu dekat atas kain yang dipakai. Okey, kalau macam ni, kalau kain yang dia tak pakai tak timbul soal. Sejadah dia tak pakai sejadah tu, lepas tu dia sujud atas sejadah tu, tak menjadi persoalan lah. Habis cerita lah. Dia nak cerita nampak, dia tiba-tiba cerita. Atau kain yang dipakai seperti ekor serban. Jadi sebelum kita terus ni, kita nak cerita dulu, kalau kain yang tak pakai macam mana? Dia sujud atas lantai, selesai. Okey. Dan dia sujud atas kain, tapi kain tu kita namakan sejadah. Tak ada isu pun. Tak ada isu lah. Dia sujud atas kapet, tak ada isu pun. Dia bentang kain besar, dia sujud atas kain tu, tak ada isu pun. Okey, jadi tak ada isu, tak sebut lah. Jadi yang dia nak cakap kat sini, yang dia sujud tu atas kain yang dipakainya. Bawa ada isu, dia pakai seperti ekor serban. Kita ambil je lah contoh ni. Ekor serban yang panjang, yang tidak bergerak apabila ia bergerak. Maknanya panjang sungguh. Okey, dia bergerak sembahyang, ekor serban dia tak bergerak, dia sujud dekat situ, atas ekor serban tu, penuh dahi dia, sah. Dengan maksud kita dapat faham, kalau dia bergerak, pakaian dia tu bergerak, ekor serban dia tu bergerak, sah? Tak sah. Dapat faham terbalik. Mafhum mukhalafah. Dapat faham terbalik. Jadi kalau bahasa lain, masa moden macam ni lah, tak boleh sujud atas pakaian. Yang mana pakaian tu dia bergerak, pakaian tu bergerak. Tu sebenarnya kalau kitab sekarang macam Fiqh Manhaji ke apa, dia tak cakap macam ni. Cakapnya tak boleh sujud di atas pakaian. Maksud pakaian adalah dia bergerak, pakaian tu bergerak, kain yang tu bergerak, itu nama pakaian. Jika dia sujud atas tu sepenuh dahi, tak sah. Tu bahasa sekarang, lain tak? Bahasa dulu tu lah, dengan bersenonggeng lah, atas kain yang dipakainya seperti ekor serban lah, yang panjang. Kalau bukan ridak pun sama, dia pakai ridak macam ni, panjangnya pusing, pop jadi sejadah dia. Dia gerak, tak gerak sebab dia gerak sekat sampai sini je, sampai dia pusing tu. Macam tu sejadah dia. Sejadah tu kain kapan. Contoh kain kapan yang panjang, dia buat dia punya serban. Ada orang-orang mengaji sufi, ada sahabat saya seorang ada dekat Masjid Alam, ada. Kalau biasa tengok serban besar ni, saya dah masukkan dia dalam Al-Amin juga, dalam 2-3 kali. Ini macam kain kapan tu, tak kepala, tapi tu dia punya tangga tu berapa belas. Dia pernah tak datang mengajar, dia kata kerana semata-mata tak jadi pusing, tak jadi. Masa tu dia katalah dia buat pukul 6.30, pukul 7 tak settle lagi, sedangkan perjalanan tu makan rasa setengah jam ke, dia call, minta maaf, tak boleh, tak balut serban tak jadi. Tak jadi mengajar, tak jadi serban. Maknanya nak beritahu, weh, dia terkata kat diri dia sendirilah, weh, kain kapan weh, atas kepala aku kain kapan weh, jangan buat bukan-bukan, tak lama dah ni weh. Tu maksud dia sentiasa ingat duduk atas kepala. Katalah kain kapan tu dia buat macam mana, kemudian panjang sangat, sampai ke depan. Contoh macam tu lah. Maka dia bergerak, kain dia yang dibuat sejadah tadi tak bergerak, dia sujud tak ada masalah. Jadi pada mazhab Syafi'i ni, ini pada mazhab Syafi'i, wajib dahi itu terbuka dan kena tempat sujud tanpa berlapik dengan pakaiannya. Dobek pakaian adalah dia bergerak, kain tu bergerak, pakaian tu bergerak, tu dobek dia. Walaupun kita panggil pakaian juga sebab dia panjang, kita panggil pakaian kita juga, tapi dalam istilah syarak dia tak panggil pakaian lah, walaupun dia memang bersambung dengan dia, tak panggil pakaian. Jadi bila kita sebut pakaian, maksudnya dia bergerak, kain tu bergerak juga, itu sahaja pakaian. Dia bergerak, kain tu tak bergerak, tak nama pakaian, walaupun kita kata kita pakai. Okay, kot? Pakai orang lain boleh. Kalau kata serban orang lain, biasa orang perempuan dia punya kain tu kan, syup sampai ke sebelah, tak payah nak selak, sujud atas orang tu. Ataupun serban ridak orang pergi ke sebelah boleh sujud. Yang tak boleh, pakaian dia masuk pakaian, dia gerak, pakaian tu gerak. Kalau orang sebelah dia gerak, pakaian tu gerak. Mana gerak? Orang tu gerak pun pakaian dia gerak. Dia gerak, pakaian tu tak bergerak pun, sebab dia cerita lain-lain. Dua perkara yang berbeza. Jadi dia boleh sujud atas tu je. Malah bukan atas tu je, kalau atas orang pun boleh sujud.
Anak kan kadang-kadang dia manja-manja, dia guling-guling. Kita sujud je atas dia dengan syarat tak ada najis kat dia lah. Maksud tak ada najis kat badan dia. Maksud kalau ada dekat tempat-tempat macam kaki dia apa sebagainya, tak apa. Dekat atas badan dia, atas baju dia ke, atas perut dia ke, dengan syarat tak ada najis kat perut dia tu. Kalau ada dekat dalam diaper sekalipun tak apa, sebab bukan kita sujud kat situ. Sedangkan kalau kita nak kira, kita sujud dalam ni berlambak najis pun. Dalam tanah. Asal kita kata boleh sah sujud kita? Sebab itu cerita lain. Tapi bersambung dengan lantai. Sama dengan budak tu juga. Walaupun budak tu bersambung, dia pekat dubur, dia ada kencing apa, memanglah bersambung. Kita pun bersambung. Bersambung ni pergi ke toilet belakang tu. Tak sah ke? Oh, tu cerita lain-lain. Walaupun budak tu bergerak, boleh sujud atas dia. Sujud atas dia. Baru dia takut sikit. Sujud atas dia. Habis dia buat macam mana? Nak sujud ke depan lagi. Dia dah main geletek kat bawah ni. Dah macam mana? Budak-budak. Dah nama budak. Umur 2-3 tahun tu. Kalau umur 2-30 tahun nak kena menyepak tu. 2-3 tahun umur 2-3 tahun. Kalau atas pakaian orang atau atas orang lain. Malah kalau nak cerita, ada cerita orang sujud atas orang. Sebab rapat sangat sembahyang. Atas kaki, kalau atas punggung ni dia tak jadi sujud. Dia jadi macam tu kan. Tak boleh lah. Macam mana? Sujud atas kaki, sujud atas kain. Rapat sangat. Biasa kat Mekah kot. Rapat sangat. Mana nak pergi ni? Tengok itu kain orang. Masuk celah kain orang tu lah. Masuk lah. Macam tu. Sah. Kita tak jadi, tak tahu. Tak yang jadi tu nak sujud kat mana? Sekarang ni kita duduk berdiri ni. Sami Allah liman hamidah. Tak boleh pergi dah. Penuh. Kalau kita sujud atas punggung orang, dia tak nama sujud sebab dia tak, kepala tak ke bawah. Macam mana nak buat? Nak tunggu. Dalam raudah. Betul. Macam nak buat macam mana tu? Kalau kita jadi makmum, kalau kita jadi makmum, imam sujud, mana kita dah ketinggalan satu, kita tak boleh pergi. Imam duduk di antara dua sujud, kita tak boleh pergi lagi. Kalau kata tak boleh pergi, dah ketinggalan dua dah. Imam sujud yang ketiga, sujud yang kedua, kita ketinggalan 3 rukun dah. Batal loh. Dia tak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun, tak kira panjang pendek, kecuali ada uzur. Biasa uzurnya uzur masbuk muafiq lah. Tapi tak apalah, itu lain kali kita bahas tu. Cuma habis tu nak kena sujud sekarang ni, nak cari kok celah mana ni. Kalau kok sini dia jadi lari kiblat. Kalau kok celah ni macam mana ni? Macam ni tu sujud atas orang. Kalau kata orang tu ataupun kaki orang ke, tak apa. Walaupun dia tarik ke mana-mana, sujud lah. Yang penting rupa tu rupa sujud. Jadi atas orang pun tak ada masalah. Bukan atas pakaian, atas orang pun tak ada masalah. Kena menyepak nasib lah. Macam mana? Macam mana? Tak boleh. Sekejap, kat bawah ada tak? Ada, kat bawah tu ada tulis. Tu, ada kat bawah tu. Tak boleh. Atas udara tak boleh. Dia mesti kena lantai ataupun sesuatu yang bersambung dengan lantai, atau duduk di atas lantai. Maksudnya kalau dia atas orang tu lutut dia dekat lantai, kita duduk sujud atas orang. Okey. Maksudnya orang sujud atas lantai ataupun sesuatu yang duduk kat lantai, bersambung dengan lantai. Jadi kalau atas angin, tapi kalau atas orang boleh, jadi orang tu kena lantai. Sebenarnya sama je, kita duduk sujud ni pun, kita bukan sujud lantai direct. Kadang-kadang ada kapet, kita sujud atas kapet. Tapi kapet tu kena lantai, bersambung dengan lantai. Kira lantai lah, sambung walaupun tinggi pun. Dia banyak ni, bab ni tak cukup satu malam ni. Bab ni dia kena 2 malam. Banyak sangat dia punya tu. Pada mazhab Syafi'i, dai dia tak boleh berlapik dengan pakaian. Hanya mazhab Syafi'i je. 3 mazhab yang lain, jumhur mazhab, 3 mazhab yang lain tak wajib, sunat je dai tu terbuka. Dari segi terbuka. Kalau berlapik pun sah. Berlapik dengan pakaian lah ni. Kalau berlapik dengan bukan pakaian dia memang sah lah. Berlapik dengan pakaian dia juga sah. Tak ada masalah. Mazhab lain lah. Mazhab kita tak boleh. Kalau kita sujud dekat tepi, rambut dia macam ni, sekurang-kurang sujud dai, sekurang-kurang sikit mesti kena lantai ataupun bumi, kita panggil sikit, sekurang-kurangnya mana-mana juzuk kena. Jadi kalau rambut macam mana besar, tebal mana sangat rambut dia, yang sampai kalau sujud tak kena lantai, dia akan terpenyek, dia akan terselak sikitnya. Kena besar ni je kena lantai, sah. Jadi tak payah nak selak, tak payah sibuk selak. Hukum makruh selak. Kalau dia terlupa bawa kepiah, ni nak sujud, rambut jatuh, dia selak, hukum makruh.
Apa sahaja perbuatan sembahyang yang terpaksa kita nak buat tu, kita terpaksa buat sesuatu lain untuk kita buat, hukumnya makruh. Pakai benda ni. Rida. Ketika nak sujud kena urus dia. Ketika nak rukuk kena urus dia. Makruh. Nak urus lah, kotak dia pergi ke sini. Kalau nak pakai jangan peduli. Biar dia jadi sengit. Jangan sibuk nak betulkan. Tak payah. Biar dia sengit. Jadi apa sahaja pakaian kita apabila kita nak melakukan apa-apa rukun sembahyang, masa kita nak buat kita terpaksa urus dia, hukumnya makruh. Betulkan kain. Kan bila kita sujud duduk, kain tu kan akan terburai sikit. Bila kita bangun kan dia jadi gebang macam tu. Sibuk kita nak lipat balik, makruh. Apa sahaja yang kita nak buat sesuatu, ni. Yang ni. Kalau pakai ni. Ketika nak sujud, dia duduk kat tepi lutut, dia terbelit dekat kaki. Ini kalau aku bangun, kan dia jadi kita nak kena urus dia sikit. Elak ke apa ke, uruskan sikit supaya kita bangun tu dengan sempurna. Hukum makruh. Makruh ya, tak sampai tahap batal. Tahap batal jika 3 gerakan tu biasalah tu. Cuma terpaksa kita disibukkan oleh benda lain. Walaupun benda lain tu rambut kita, pakaian kita, apa saja. Ni, dia dah lah tahu dia dah kuat naik basikal. Bila kuat naik basikal, mestilah hilang boroi ni, kan? Mestilah turun. Orang naik basikal ni turun, power. Jadi, dah tahu macam tu, dia punya nasib lah. Dia punya seluar mestilah 36 jadi 34. Sebab kan naik basikal. Okey. Bila jadi 34, dulu tak payah pakai tali pinggang. Kalau sekarang dia beli 36, tak payah pakai tali pinggang. Bila dah naik basikal jadi 34, dia punya pinggang ke apa, kurang lemak sikit, kena pakai tali pinggang lah. Sebab dia punya seluar tu 36. Tapi boleh lekat lagi, tak londeh, lekat lagi kot celah ni. Ketika nak sujud, tarik. Biasa tak? Nak sujud, tarik. Makruh. Jadi basikal boleh beli tali pinggang. Nasib lah. Jadi hukum makruh, tak sampai tahap batal. Makruh. Dia nak sujud, kalau dia tak tarik, menyebabkan dia akan terik kat sini kan, dekat bawah tu tak sedap duduk nanti. Itu yang tarik tu. Setiap kali sujud, tarik. Sekali sujud, tarik. Kadang kita perhati, kalau sekali-sekala tak apa. Asal dia je sibuk tarik benda tu. Kalau sekali-sekala terlupa tak apa. Kita faham kan terlupa. Ini tak. Setiap kali sembahyang mesti jadi tabiat lah. Nak sujud, tarik seluar. Nak sujud, tarik seluar. Hukum makruh. Jadi sebab kita dah sudah sibuk kan. Disibukkan dengan satu perkara yang menyebabkan kita tak boleh khusyuk. Memang garanti tak boleh khusyuk. Tak akan boleh. Jadi kalau ada rambut, biarkan aja. Kecuali rambut tu lebat sungguh, tak tahu habis jatuh tutup ke. Kalau sujud pun rambut tu tak terselak. Macam tu kena selak. Sebab dia sikit jadi, sikit. Mana-mana bahagian dahi. ni dahi. Kalau pelipis, dia panggil pelipis dia panggil. Tak sah. Dia sujud sangat macam ni. Kot ni. Bukan yang tepi ni. Tak sah tepi ni. Sini kot. Yang pening kepala tu kan. Anda ada masa untuk pening kepala? Tu kan. Yang ini tak sah sujud sini. Tak ada orang buat macam tu. Sujud dahi walaupun sedikit. Sekurang-kurang sikit. Mana-mana juzuk dahi mesti kena bumi. Tepi dia ni kat sini semua tak boleh. Tak boleh. Sini tak boleh. Atas sujud tu. Atas saja. Tak boleh. Tak boleh ingat maksud tak sah sujud. Dia mesti dahi. Ini apa ubun-ubun. Hidung je sentuh. Dahi tak sentuh. Tak boleh. Walaupun hidung sentuh tak boleh. Okey. Dahi mesti kena. Kalau dia berlapik dengan sejadah, kapet sebagainya tak ada masalah. Yang tak boleh dengan serban ataupun baju yang sebut tadi dia bergerak, perkara tu bergerak. Ataupun ni. Ada setengah negara benda ni besar. Apa Nigeria. Besar dia punya tu. Untuk pakaian. Kita baju Melayu, dia baju tu. Apa? Sudan. Sudan. Besar. Sudan. Jadi bila dia nak sujud, macam tu jadi. Semua. Tapi dia mazhab lain pula. Tak kisahlah. Kita kira mazhab Syafi'i. Tak sah. Bila benda ni besar. Sudan besar. Apa lagi kalau telekung perempuan hati-hati. Telekung perempuan tu hati-hati sebab perempuan banyak sikit dia punya baju, dia punya kain tu. Jadi kalau terjatuh ke apa ke, kain dia sendiri telekung dia memang senang lah nak kena tu. Sebab masa dia nak sujud tu sama juga orang perempuan makruh juga. Ketika dia nak takbir kan dia akan macam ni. Perasan tak?
Tak pernah tengok orang perempuan sembahyang. Kan dia akan kalau macam ni dia akan terkepit. Dia macam mana tah? Tapi kalau macam tu dia akan tutup dalam dia macam tu kan. Jadi dia nak kebah tu. Makruh. Apa sahaja perbuatan sembahyang terpaksa dibuat benda tu untuk tu lah. Jadi kan dia akan patutnya biar je lah. Tapi tak cantik dia nampak, tak cantik dia kena. Betul baru kan macam tu. Ya. Makruh kat perempuan. Jadi perempuan hati-hati kat situ. Telekung dia, rambut dah sebut, rambut tak ada masalah. Biasanya rambut orang Melayu pun tak ada masalah. Bila sujud automatik dia akan terselak walaupun sedikit. Okey, habis lah. Ada sujud batil. Sujud batil adalah sujud di atas tanah-tanah tertentu macam orang Syiah buat. Sujud atas tanah ataupun batu Karbala. Sujud tu batil. Dia ada tertentu. Sujud mesti. Sedangkan kita khususnya umat Nabi SAW, bumi menjadi tempat sujud. Atau bahasa lain, bumi menjadi masjid je. Tak kisahlah kat padang, dekat mana, tengah jalan, janji tak ada najis je kat situ kan. Tiba-tiba dia tak boleh. Sujud mesti tanah yang tertentu. Tanah Karbala contohnya. Tanah tertentu. Maka sujud tu sujud batil. Tak. Sujud tak diterima oleh Allah. Ialah orang Syiah dia macam tu. Dan yang sebagai kalau boleh, sebenarnya kita kalau boleh, sujud ni maksudnya kita nak menghambakan diri, menghinakan diri. Itu tujuan sujud, menghinakan diri pada Allah. Jadi bila nak menghina, biar sujud tu rasa hina. Susah tu. Masa kami dulu ngaji dulu, Tok Guru suruh sujud atas tanah. Sujud atas tanah, sembahyang cari tempat yang bersih, sembahyang atas tanah, jangan letak sejadah. Rasa lain tau. Sujud atas tanah. Rasa lain. Rasa hina lah kata. Macam ada feeling lain. Jadi dengan kami sujud atas tanah, kemudian dapat feeling tu, guna untuk sujud yang bukan atas tanah lah. Sebab nak dapat feeling tu susah. Cakap boleh cakap. Macam nak rasa hina sujud? Tak boleh. Tak boleh rasa hina. Jadi antara caranya, macam-macam cara lah. Antara caranya adalah sujud atas tanah. Selalu sujud atas tanah. Atas rumput. Maksud semayang sunat lah kot. Sujud atas tanah. Cari tempat yang bersih sujud. Dia akan rasa lain bila tanah tu kena kat dahi. Rasa macam hina. Sebab kita sujud atas kapet. Kapet pula tenggelam. Tenggelam. Macam mana nak rasa hina? Macam mana nak rasa hina? Tambah imam. Tempat imam kan special. Kapet dah lagi mahal daripada yang lain. Sejadah dia. Aduh. Lagilah tak boleh. Lagilah. Tak boleh rasa hina tu. Jadi nak rasa hina tu kena, antara caranya lah, sujud dekat tanah. Dekat tanah. Kita rasa dengan tanah tu melekat dekat dahi. Terasa. Ada memang ada rasa. Mudah melahirkan rasa kehambaan. Jika sejadah tu tebal, lagi tebal, lagi susah nak rasa kehambaan tu. Lagi susah. Okey, sekurang-kurang ni kat bawah tu yang kata soal tadi kan. Sekurang-kurangnya sebahagian daripada dahi hendaklah kena pada tempat sujud. Dalam kitab-kitab Turaf kalau disebut sebahagian, suku, maksudnya sebenarnya satu juzuk ataupun bahasa lain walaupun sikit. Walaupun disebut sebahagian, maksud sebahagian dalam bahasa moden sekarang adalah separuh. Suku adalah 1/4. Tapi dalam kitab dulu, kitab Turaf, bila sebut suku, bukan maksud 1/4. Maksudnya janji kena, janji ada. Maksud sebahagian sama juga. Jadi maksud sebahagian ni janji kena. Mana-mana juzuk kecil sikit pun sekalipun janji kena. Itu maksud sebahagian. Kalau kata menyapu sebahagian kepala, ketika wutuk menyapu sebahagian kepala, menyapu satu suku daripada kepala, bukan satu suku kan. Janji kena. Ambil air kena. Itu maksud sebahagian. Jadi maksud sebahagian ni pun samalah. Janji dahi tu kena walaupun sikit mana pun. Janji ada juzuk dahi terkena, kulit dahi tu terkena. Tempat sujud itu dengan keadaannya terbuka, mesti terbuka, jangan berlapik dengan sesuatu. Maksud lapik dengan sesuatu tu, lapik dengan sesuatu yang lapik sesuatu yang menjadi pakaian dia, tu maksudnya. Jika ada lapik ni saya tidak sah sujud. Bukan baca macam ni. Kalau baca macam tu lapik tak sah. Ada lapik dengan kapet, bukan lapik dengan pakaian dia tu. Okey. Kecuali ini ada orang sakit ni. Kecuali kerana ada balut luka yang sangat susah dan sukar hendak membukanya, ketika itu baru diluluskan, baru sah dengan tiada payah
tiada payah. Dibuka dan sah sujudnya dengan tiada wajib qada. Kalau kecuali dia ada balut sakit apa, dia balut habis dari dia semua. Balut. Okey. Kemudian dia pun nak sujud. Dia nak sujud, kalau dia buka memang sakit, habis sini terbakar ke apa ke. Jadi maka dia pun sujud je lah atas pembalut tu. Dimaafkan, sah sembahyang dia walaupun dahinya tertutup. Dimaafkan, sah sembahyang dan tak perlu qada. Ini bagi masalah dahi yang tertutup. Ini ada masalah lain kat situ. Masalah ni nak wuduk macam mana, tu kena qada juga. Saya nak sebut kat sini takut panjang sangat kan. Yang tu kena masuk talaki malam. Talaki malam dia ada bincang 3-4 kali dah talaki bab tayamum ni. Jadi dalam masalah dahi itu tertutup, jika dia sakit, ambil contoh macam ni. Dia ada wuduk, accident, ada wuduk. Ada wuduk dan accident. Dahi dia kena sagat di jalan raya. Sagat habis lah. Doktor kata kena balut ni. Balut semua macam ni. Habis. Dahi dah habis kena balut. Okay. Dia ada wuduk ni, tak batal lagi wuduk. Kemudian dia nak semayang. Dia semayang, tak perlu ambil wuduk lah sebab dah ada wuduk kan. Nak pergi masjid. Semayang, dia sujud tu dalam keadaan dahi dia tak kena lantai. Dimaafkan, sah semayang, tak kena qada. Setakat tu je boleh tak? Lebih lagi jadi yang lain. Okey. Melainkan jika ada najis di bawah balut itu. Ada najis tak boleh. Ada najis. Najis yang tiada dimaafkan. Ketika itu wajib qada. Ada najis kat dalam tu. Soalannya, darah? Itu pun masalah lain juga ni. Kita ambil najis lain dululah. Masa tu ada najis, ada air kencing ke kena kat dahi, ada najis tai ayam kena kat dahi, kat dekat balutan tu. Dia bahasa lain dipanggil najis ajnabi. Najis asing. Maksudnya bukan darah dia. Darah tu kita bahas lagi. Jadi maksudnya ada najis lain, tai ke apa ke di dalam tu, dalam balutan tu. Dan tak boleh buka. Jadi maknanya dia sembahyang dalam keadaan bernajis. Dan dalam nak buka tak boleh. Maka dia sembahyang. Sembahyangnya sah dulu. Sah dulu waktu tu. Jika dia sihat nanti dia dah buka, dia wajib qada dengan maksud sembahyangnya jadi tak sah. Jadi kita kena kata sembahyangnya sah dulu. Solat nama kaedah ni pada mazhab Syafi'i je ada. Kaedah ni nama solat hormat waktu. Biasa orang kata solat hormat waktu ni kena sembahyang nanti kena qada. Kadang-kadang yang lebih tepat bukan macam tu. Solat hormat waktu, solat yang tak dapat menyempurnakan mana-mana syarat sah dan mungkin rukun. Tak dapat sempurnakan rukun. Sembahyang atas kapal terbang, terpaksa duduk, stewardess tak bagi berdiri. Pramugari tak bagi berdiri, dia suruh duduk. Jadi sembahyang tu nak kira tak boleh sebab dia mampu berdiri. Sembahyanglah duduk, nanti kena marah. Dia kena ambil wuduk semua. Sembahyang dia tu tak cukup rukun berdiri tu. Nama solat tu hormat waktu, nanti dia kena qada. Ataupun mungkin syarat sah, dia tak boleh ambil wuduk, air tak boleh ambil wuduk, dia tak boleh cari kiblat, tak reti cari kiblat, aurat dia terbuka, tak ada nak tutup aurat dan sebagainya. Jadi dia kena sembahyang juga, kena. Kenapa dia tak boleh tutup aurat? Buatlah masalah apa-apa pun, tak ada kain, tak ada apa-apa lah. Sembahyang banyak lagi bahas, cuma nak bagi tahu dia sembahyang tanpa menyempurnakan mana-mana syarat sah sembahyang. Adalah, tapi sembahyang kena sembahyang. Okey, dia pun sembahyang lah. Sembahyang je nama solat hormat waktu. Dan dia kena qada. Sebenarnya sembahyangnya sah. Sah. Bila tak sah? Bila dia sihat. Itu lagi tepat. Masa sembahyang tu sah. Sebab kalau masa sembahyang tu tak sah, mana boleh sembahyang dalam keadaan tak sah? Habis tu solat hormat waktu lah. Tidak, sembahyangnya sah. Buktinya, kalau dia mati tak payah qada. Kalau dia mati sebelum dia sihat tak payah qada. Iyalah. Macam ni nak qada dia dah mati. Dia qada kita yang lagi. Faham? Dia sakit dan dia tak dapat menyempurnakan mana-mana syarat sah, kiblat ke wuduk tak boleh ambil, dia sembahyangnya sah. Bila dia sihat, dia kena qada, baru sembahyangnya tak sah. Jika dia sakit makin lama mati, sembahyangnya sah, tak perlu qada. Ya, macam itulah. Sebab macam ni nak qada dia dah mati. Tetapi sembahyangnya sah dengan maksud dia tidak dikira berhutang. Dalam buku catatan dia tulis dia sembahyang, bukan dia tak sembahyang. Tapi solat hormat waktu. Solat hormat waktu apabila sihat. Bila sihat automatik dia kena qada sebab dah sihat. Tapi kalau dia tak sihat-sihat, nak kena qada macam ni dia sakit.
Dan kalau dia mati tanpa sempat dia sihat, maka sembahyang tu diterima oleh Allah. Tu tujuan solat hormat waktu. Waris pun tak perlu qadakkan. Yang waris yang boleh kalau nak qadakkan, kalau nak juga, yang ditinggal sungguh-sungguh ni, bukan tinggal macam tadi. Tinggal masa muda-muda yang si mati ni. Tinggal dengan sengaja. Atau mungkin tinggal dengan tak sengaja tapi tak sempat nak qadak. Dia ada masa untuk qadak tapi tahulah akhir sekali mati. Yang itu ada pada mazhab Syafi'i tak ada. Tak ada. Mazhab yang lain, mazhab Hanafi ada untuk qadak. Tolong qadak untuk dia, malah ada fidyah untuk dia. Bayar fidyah sembahyang. Mazhab lain tu mazhab Hanafi tu. Yang kalau orang biasa duduk-duduk kamu-kamu pondok-pondok dia main tolak-tolak beras tu. Orang dulu tahu, kami dulu selalu kena. Selalu kena duduk. Inilah beras timbun. Lepas tu ada tayar. Inilah beras. Orang datang Tok Guru minta tolong nak bayar fidyah ni. Fidyah apa? Fidyah sembahyang. Berapa? 60 tahun tak sembahyang. Allah, kita dengar macam tu, jam kita jam ni. Sudah kena aku dah kena ni kata. Duduk dia buat 100 kilo ke 200 kilo ke letak atas tu. Dia tolak. Inilah, dia dah lupa dah ayat dia. Inilah beras fidyah sembahyang yang tertanggung atas zimmah ayahku, macam tu lebih kurang sebanyak berapa sembahyang kerana Allah Ta'ala. Jadi dia bayar fidyah. Sebab dikiaskan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i tak boleh. Dikiaskan kalau puasa boleh fidyah, sembahyang juga boleh. Jadi dia pun bagi. Dah 100 solat ayah dia telah dibayar lah, kita panggil dibayar fidyah. Lepas tu kita dapat. Boleh nak dapat balik? Bawa balik memang kena, tak boleh, kena bagi balik. Alhamdulillah dia bagi balik. Itu Tapi setiap perkara tu dia bukan buat macam nak tipu Allah ke, buat main-main. Ada muamalat yang betul-betul dipatuhi. Sempurna muamalat tu, maka bolehlah, maka sahlah. Tapi kalau dia duit ada 18 juta dalam bank, tiba-tiba dia buat macam tu, ada sikit masalah kat situ lah. Ini bagi orang tak ada duit. Boleh tak orang bagi duit kat anak kita bagi duit kat anak orang, anak dia balik pakai duit kita. Ambil RM10. Kita pun ambil duit kita, bagi anak dia RM10. Macam patah balik. Boleh tak dia bagi duit dekat kita ambil, kita bagi duit kat anak dia. Ambil sedekah RM100. Kita ambil, alhamdulillah masih. Kita pun ambil, panggil anak dia, bagi dia. Boleh tak? Sah tak muamalat tu? Sah. Dia dapat pahala tak dia bagi duit kita? Sedekah. Dapat. Kita dapat pahala tak bagi dia? Dapat. Kan cerita pasal tulang keting kaki, sop tu. Sop kaki tu, sop keting, panggil saya tak tahu benda tu. Yang kat bawah tu orang tak makan dah benda tu. Yang dekat kaki lepas tu naik kan kuruh je tu. Kalau kambing Katih. Sop tu sedap kalau pandai buat tu. Orang tak pakai benda tu. Allah, saya dah pernah makan 2-3 kali. Ya Allah, yang tu kita rebut dulu. Biasa kalau kat kedai-kedai dekat tempat-tempat sembelihan, dia tak ambil yang tu. Kering, tak ada apa. Kalau pandai buat sedap tu. Peristiwa Nabi SAW, dia dapat benda tu. Dia kata mungkin jiran aku lebih memerlukan, dia bagi. Jiran tu bagi, akhir sekali dapat kat dia. Dapat kat Nabi balik. Ini yang aku bagi tadi. Bila dijejak, rupanya dah pusing 10 orang. Maknanya Nabi kata, setiap daripada mereka semua dapat pahala. Akhirnya Nabi dapat ni rezeki aku rupanya. Makan. Samalah juga macam tadi. Dia bagi bayar fidyah kat fakir miskin, antaranya untuk fakir ni pondok tak fakir ni. Sebab dia mana boleh kerja, kena belajar. Mak dia jutawan tu, mak dia, bapak dia fakir. Sebab tak boleh kerja. Kerana kalau dia kerja, siapa nak belajar? Siapa nak ganti Tok Guru? Jadi dia panggil Tok Fakir. Sebab tu pondok panggil Tok Fakir. Fakir tu maksud miskin lah. Jadi bila Tok Fakir, bolehlah bayar. Ini berapa? 100 bayar, bagi. Bila dapat kat dia dah terima. Orang tu kena lepas beras tu, kena lepas penolak tu. Dia tak boleh, saya bagi, tangan tak lepas lagi, tak boleh. Dia ada qabat, dia panggil macam tu. Dia kena lepas. Okey, kita pula pegang, tarik sikit, tarik, tak boleh tolak, tarik, kita tarik, aku terima. Dah tadi kita punya, boleh tak kita nak bagi dia? Bagi dia balik, dapat pahala lagi kat kita. Saya banyak dah beras tu, alhamdulillah, bagi balik. Alhamdulillah. Masih setiap kali transaksi tu ada pahala. Dengan syarat jangan main-main. Siapa main-main? Dia kata, nampak macam main-main. Kau yang main-main, aku tak.
Boleh tak? Bagi. Setiap tu dapat. Dengan satu syarat. Sempurnakan muamalat dengan sebenar-benarnya. Muamalat tu bagi, terima, aku terima. Kalau kau nak buat balik pun dah boleh ni. Kalau kau nak buat balik lah, nak bagi pun boleh. Tak apalah, aku bagilah. Berlaku 100 kali sekalipun, muamalat yang betul sah. Walaupun pada mazhab Syafi'i tak dibenarkan bayar semayang lah, kena fidyah, tak ada. Tapi pada mazhab Hanafi boleh. Dan kita buat, apa rugi? Kalau tak sampai, ya, apa ruginya? Buat je lah. Kalau sampai macam mana? Kalau jadi macam mana? Sebab mazhab Hanafi kan. Jadi apa? Nothing to lose. Betul tak? Tak ada apa yang rugi. Apa rugi? Jadi sebab itu kebanyakan orang buat. Tapi orang sekarang kan dia kata macam-macam lah. Tapi muamalat tu kena penuh. Ni tak pegak. Jadi setiap kali tu dia akan pergi, dia pergi balik. Jadi maknanya dibayarlah sembahyang ayah dia tu sikit. Dan yang 100 kilo tu, sebab satu waktu satu cupak, berapa cupak yang ada, maknanya beratus-ratus ribu. Itu yang penat tu, kami sampai pukul 12. Inilah saya terima. Inilah semua saya terima. Saya bagi balik lah ya. Yang bagi. Penat oi. Penat. Lepas tu dapat 200-300 ringgit. Jadi waktu tu banyak dah 200-300 waktu tu. Penat sampai kadang pukul 1 pagi ada. Tapi ada orang tengok dia tak puati lah. Dia tak faham muamalat tu. Muamalat. Betul. Habis kalau tak sampai macam mana? Biar. Tapi mazhab Hanafi memang ada. Cuma yang tak ada, tolak-tolak tu yang tak ada. Yang tolak-tolak tu yang tak ada. Sebab maksudnya tak kau nak beli banyak-banyak berapa semua sekali. Kena beli beras dalam RM37,000. 60 tahun banyak tu nak kena bayar. Jadi macam mana nak buat? Beli 1,000 aja. 37 kali tolak. Tu cara. Lah kali beras tu dapat kat siapa? Dapat kat Tok Guru. Lah kali kita dapat sebungkus 2 bungkus, tu dapat ada 300. Kalau tak dah tanya pasal tu panjang lah pula. Pukul apa dah? Dah pukul 9. Ini baru pukul 8.30. Sudahlah. Macam mana Abang Zaidi? Habis sujud tak boleh panjang. Kita tengok sikit lagi. Kecuali balut dah ada, melainkan najis di bawah balut. Okey. Yang tak dimaafkan jika ada najis ajnabi, najis asing. Ada darah orang lain kat dalam. Darah orang lain bukan darah dia. Ada najis tai ayam, tai apa, macam mana nak ada dalam tu, buat masalah lah macam mana pun. Tapi kalau ada darah dia, dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Nah, sebab itu kalau baca sekali tu kita kata alamak, apa benda ni? Najis yang tiada dimaafkan. Sebab dia kata najis yang tiada dimaafkan. Tapi dia tak sebut najis yang tak dimaafkan, najis yang tiada dimaafkan. Dengan maksud adalah najis yang dimaafkan. Dia tak sebut pula. Tu tak jadi tebal ni. Kalau dia sebut agak-agak jadi tebal mana? Berjilid-jilid lah. Sekadar macam tu. Jadi ada najis yang dimaafkan, antaranya adalah darah daripada dia sendiri. Banyak mana sekalipun dimaafkan. Jadi kalau kata dia dah balut berdarah banyak, yang itu dimaafkan dengan maksud sembahyang dia sah. Walaupun dia sujud, dahi dia tak kena lantai sebab dia ada balutan tadi. Dan walaupun ada najis sekalipun, kerana najis darah dia sendiri dimaafkan walaupun banyak. Yang tak dimaafkan najis ajnabi, najis asing. Adapun tapak tangan dan tapak kaki. Okey, tapak tangan dan tapak kaki tidak wajib dibuka. Ini masalah buka ni. Buka, kan dahi kena buka kan? Okay? Jadi tak wajib. Tapak tangan dan tapak kaki tak wajib buka. Hanya sunat saja. Okey. Maknanya kalau orang perempuan tu sujud, tak payahlah nak buat keluar tangan dia. Kalau perempuan lah. Kalau pakai stokin, tak payahlah nak buka stokin. Kalau lelaki pakai stokin pun tak wajib buka, tapi sunat lah, sunat buka. Kalau pakai sarung tangan tu, pakailah terus. Kalau kan doktor ke apa kan, time COVID ni mungkin dia tak buang ke apa ke, pakailah, tak ada masalah. Tangan dan kaki. Cuma sunat buang. Buang maksudnya sunat buka tapak tangan dan tapak kaki. Tetapi kedua-dua lutut, kedua-dua tapak tangan dan perut jari kaki, tetapi kedua-dua lutut, kedua-dua tapak tangan dan perut jari kaki. Perut jari kaki. Bukan tapak kaki, perut jari kaki. Kaki yang depan tu, yang depan tu jari tu.
wajib dikenakan pada lantai atau sejadah. Kedua-dua tapak tangan, okey. Tapak tangan kita dah tahu. Ni ambil bedak, buat je ni. Ni. Tengok bedak tu kena kat mana, itu namanya tapak tangan. Tapak kaki juga sama, kalau nak buat macam tu lah. Ambil bedak, pijak atas tepung gandum ke apa, letak kat dua-dua. Macam tu. Lepas tu tengok mana yang kena bedak. Itu adalah tapak. Tu cara nak tahu tapak. Atau macam ni pun boleh ni. Tapi susah sikit, tak dapat nak tahu. Ni tapak. Itu maksud tapak. Kedua tapak tangan dan perut jari kaki tau. Bukan perut kaki. Kalau perut tapak kaki tu macam mana nak duduk kat situ. Jari. Wajib dikenakan pada lantai atau sejadah, okey, pada bumi. Sekiranya tiada dilakukan demikian, niscaya tidak sah sujud. Jadi sekurang-kurang wajib sedikit perut anak jari tangan, boleh juga kan tu, dan dikena di lantai. Jadi sekurang-kurang sujud macam ni. Kasut boleh, pakai kasut boleh. Syarat jangan ada tu, jangan ada apa? Jangan ada najis. Cuma samalah perut tadi, dia kena patahkan sikit lah. Boleh tak patah? Tak boleh patah, tak boleh. Tak boleh. Macam mana dia nak patahkan? Tak tahulah kot dalam. Patah dalam boleh? Boleh? Boleh tak? Saya tak tahu, tak pernah baca safety boot tu. Tapi kalau dia longgar, dia ada letak, boleh kat dalam tu. Sebab kalau dia letak macam tu, dia akan jadi macam ni je. Ini bukan perut. Kalau ni jari kaki, ni bukan perut. Perut dia macam ni, kat sini. Jadi kat dalam tu dia kena macam tu. Macam ni nak buat tak tahu lah. Kalau kasut sport boleh patah kan? Kasut sport dia panggil. Kasut tak boleh tak? Kasut basikal boleh? Kasut yang naik basikal. Nampak baru-baru ada. Kasut basikal lembek sikit, asal boleh kot? Boleh kot? Tak boleh? Boleh? Tak, patahkan kasut lah cerita ni. Boleh kan? Kasut bola? Boleh lagi. Kasut boot tak boleh tak? Sebab dia ada. Kasut boot boleh? Safety boot boleh? Boleh? Itulah, kena patahkan lah. Walaupun dia pakai kena patah. Kena ni, masuk patah tu perut jari tu kena. Mesti kena. Kalau tidak tak sah. Kalau tangan sekurang-kurang macam ni. Sekurang-kurang sujud macam ni. Kenapa macam tu? Nyakit teh. Satu sekurang-kurang. Sah dari segi sekurang-kurang. Okey, yang terbaik semua. Kan? Semua macam ni. Semua. Tapi sekurang-kurang macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Nak bagi tahu sekurang-kurang, jangan buat weh. Okey? Kalau okey. Okey, kalau dia menumbuk tak sah. Pumping kan, style banyak pumping, penumbuk tak sah. Tapi kalau dia nak bangun tu tak apa kan, daripada duduk tahiyat ke apa, nak bangun kan dia kadang-kadang ada orang menumbuk tu tak apa dengan maksud sah. Tapi nampak macam kasar pada kak. Macam nak bangun tu siap menumbuk. Kasar sikit lah, adab tu sikit lah. Tapi sah sebab dia nak bangun. Nak bangun. Kalau dia sakit tak apalah, tak cerita. Kalau sakit tak payah bangun pun sah. Dah sakit, tak apalah yang sakit tu. Okay. Jadi ketika dia nak sujud, dia macam ni, tak sah. Sebab ni bukan perut. Ni bukan. Apa lagi? Betul macam ni. Sunat macam ni. Tangan macam ni sunat. Rapat semua. Ketika takbir, ni sikit. Ketika rukuk, macam ni sikit. Maksudnya pegang kepala lutut tu macam tu. Macam tu. Paling besar rukuk. Paling rapat sujud. Takbir angkat tangan tu, itu interqalat ke apa, di antara agak-agak lah macam tu. Okey. Okey, kalau dipakai belakang tangan kan, macam ni ke, tak, memang tak sah. Tepi tangan pun tak sah sujud macam ni. Yang penting perut. Macam mana nak tahu perut? Tepuk tangan. Payah lagi, tepuk bedak. Tengok yang ada tu. Okey, tempat letak sunat sikit. Tempat letak tangan tu kat mana? Di kiri kanan tu. Pada mazhab Syafi'i dia setentang dengan bahu. Mazhab Syafi'i dia ni sikit. Biasa kita duk buat ni semua ikut mazhab lain. Mazhab Syafi'i dia setentang dengan bahu. Kat sini. Masa sujud tangan tu. Bukan kat sini. Mazhab lain, 3 mazhab lagi semua dekat setentang dengan muka. Biasa lah kita buat yang tu. Sepatutnya mazhab Syafi'i di sini.
Situ. Jadi dia akan terik tau sini tau. Kalau buat macam ni, sini terik habis. Belakang terik tau. Lepas tu dahi jadi berat. Maksudnya kita terpaksa guna kita punya kepala untuk kontrol, kalau tidak tumbang. Itu sujud yang terbaik. Tapi kalau kita letak atas ni, kita punya berat akan kena kat tangan sikit dan dekat kaki, dekat lutut. Jadi kepala sekadar letak je. Jadi oleh kerana itu tak sampai matlamat lah kita. Matlamat sujud sah. Dah sebut dah sebelum ni, lelaki kepak ketika sujud, kepak lengan dengan rusuk, kepak lah. Kalau perempuan kepit, kepak dengan kepit. Apa lagi ya? Sikit lagi ni. Kaki Ustaz, bagian kaki sikit. Apa dia? Kaki ibu jari, jari kaki perut jari tu. Masa kita sujud, kadar letak dia tu setakat mana? Kalau jari kaki sekurang-kurang mana-mana satu. Mana-mana satu. Kalau susah yang ibu jari, yang anak kelingking satu. Janji lah ni contoh lah. Ni kaki kan? Macam ni. Kurang-kurang. Okey, terbaik masa dia sujud tu tak nampak jari. Maksudnya sungguh maksudnya rapat sungguh tak nampak, itu yang terbaik. Tapi untuk sah sekurang-kurang dia punya jari tadi, biasa ibu je kan. Ibu kena sikit. Okey, ini tapak dia. Itu lah. Cukup lah. Sekurang-kurang. Yang lain tak apa. Yang terbaik hilang. Kalau tengok ke belakang, mana jari dia? Maksudnya rapat sungguh, 5 jari. Itu yang terbaik. Jadi sekadar macam tu je. Cukup. Kadar dia sekadar macam tu. Tapi kalau macam ni tak sah je. Tak. Mana ada lipat? Kena depan ni. Depan tu bukan tapak. Kuku ke ataupun depan ni. Tak boleh. Macam tu juga sujud tangan. Sujud macam ni. Tak boleh. Macam ni tak sah. Yang sah macam ni. Lain tu. Ni ketika sujud yang tangan. Kaki juga macam tu. Kaki macam ni tak sah. Mazhab Syafi'i 3 mazhab sah. Kerana 3 mazhab yang lain sunat je 7 anggota. Mazhab Syafi'i wajib 7 anggota. Maksud 7 anggota adalah perut tangan dan perut kaki. Yang lain tidak, sunat je. Kalau 5 anggota boleh, 2 kaki duk angkat kat belakang. Lutut betul, kaki duk angkat. Mazhab lain semua sah. Mazhab Syafi'i sahaja. Apa lagi ya? Okey, direnggangkan tumit tu jangan rapat sangat. Renggang dia minimum 4 jari, maksimum satu jengkal. Maksudnya masa sujud tu. Masa nak sujud kan dia ada jarak. Ada orang dia akan rapatkan. Itu mazhab Hanbali Dia rapatkan dia buat macam tu. Sikit-sikit macam tu kan. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali rapat. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i dia punya tu di antara tumit ataupun di antara kaki tu minimum 4 jari, maksudnya macam ni, besar ni. Maksudnya macam ni lah. Maksimum ni. Maksudnya ni. Yang tak ada yang kangkang luah sampai kena kaki sebelah. Kan ada orang duk tampal-tampal tu kan, ataupun duk sebar-sebar tu kan. Mesti rapatkan. Masa nak cerita pasal Covid ni marah ni sebab buat jarak. Tak apalah, masing-masing pendapat masing-masing. Tak boleh, kita kena rapat. Nabi ajar kita rapat. Kaki bertemu kaki, bahu bertemu bahu. Ya, ke kaki bertemu kaki. Terkangkang jadi kaki bertemu kaki. Maksudnya kaki sebelah macam tu. Cuba try buat kangkang. Mana? Sekadar maksimum sejengkal. Maksudnya bahu bertemu bahu ya. Kaki tak payah temu. Kalau kaki bertemu macam ni aircon free tu. Mana ada tengok buat Allah pelik engkau. Tak, kaki tak perlu bertemu dengan orang sebelah. Bahu aja bertemu. Bertemu pun bukan mesti berdepek, tidak. Kadang-kadang touch, kadang-kadang tak touch. Okey je. Agak-agak je. Agak-agak je, bukan mesti kena rapat. Sampai ada sama tu rapat sampai macam ni. Macam ni. Maksudnya bahu seorang duduk ke belakang. Tak boleh duduk sebab nak rapat sangat. Lah kali bila nak habis sembahyang. Apa? Tak selesa. Dia duduk macam ni. Jadi macam ni. Dia nak pergi sini. Masa rakaat kedua dia dapat pergi depan. Berebut. Apa sembahyang tu? Jadi sepatutnya macam ni je. Last. Ataupun macam ni okey lah. Kadang-kadang touch, kadang tak touch. Tak touch. Okey ya, tu maksud rapat. Tapi sekarang tak ada guna. Cerita pun tak ada guna sekarang. 1 meter juga tak ada guna. Okey. Okey. Yang terakhir, sebab kita tak boleh kerana kita akan berhenti kat kerana kita berhenti kat stesen kecil hari ni. Malam ni. Yang terakhir, mana nak turun dulu?
Nak turun lutut dulu. Kena dengan tok guru dulu, ingat dulu. Kena maki sia-sia, dia tanya nak turun mana dulu. Benda terlalu kecil untuk dibalahkan. Setakat nak belajar, okey. Tapi sebenarnya sebab perkataan sebenar tu dia cukup tak suka. Tok guru, perkataan sebenar tu dia cukup tak suka. Sebenarnya angkat tangan, sebenarnya angkat sini, sebenarnya dekat atas pusat, sebenarnya bawah pusat, sebenarnya dekat kiri, sebenar. Engkau seorang je benar, orang lain salah. Dia cukup tak suka dengan perkataan sebenar. Jadi masa tu kami duk bahas pasal ni lah, bahas dari segi ilmu lah. Cuma dia entah datang marah, dia marah. Duk sibuk pasal lutut dulu, tangan dulu, lutut dulu, tangan dulu. Banyak lagi benda-benda besar. Sebab dia bukan sah batal, dia afdal dengan sunat. Macam tu, sah memang sah. Tak makruh pun turun mana dulu. Turun, kedegang pun tak apa lah. Kata nak turun. Kadang-kadang kita, Allah, benda-benda kecil ni suka sangat. Kalau setakat ilmiah, okey, mari kita cerita ilmiah hari ni. Itu ilmiah. Apa beza ilmiah dengan tak ilmiah? Ilmiah kan tak ilmiah macam ni. Sebenarnya lutut dulu, sebenarnya tangan dulu. Tak ilmiah lah, main sebenar-sebenar. Mari kita tengok yang ilmiah. Ni peribahasa ilmiah sikit lah, yang terakhir. Yang terakhir. Jadi mengikut pertama mazhab Syafi'i, untuk turun sujud bermula lutut, tangan, dahi. Lutut, tangan, dahi. Bangun tu terbalik. Maksudnya dahi, lutut, tangan, dahi. Kalau bangun terbalik lah, dahi, tangan, lutut. Itu mazhab Syafi'i. Senang je. Ikut dia. Tup. Jatuh, turun, lutut, tangan, dahi. Memang sesuai. Bangun pun sesuai lah. Takkan angkat tangan dulu baru angkat dahi. Kan? Sesuai lah. Okey. Pada mazhab yang lain, antaranya mazhab Maliki, dia sunat mendahulukan dua tangan dulu dari dua lutut masa turun sujud. Dia sunat turunkan tangan dulu, baru turun, baru lutut, lepas tu baru kepala. Itu mazhab lain yang lain. Macam mana? Sakit masuk kelas lain. Tak, itu kata tadi. Ini kita bahas ilmiah, bukan bahas sah tak sah. Kalau sah tak sah, kan sebut tadi, bukan turun lutut serentak. Dahi, tangan, lutut sekaligus gedegang. Pun sah. Kita bukan cerita pasal tu. Jadi kalau dia sakit, lagi-lagi lah, tak ada makruh, tak ada apa, dah sakit ni. Jadi kalau dia sakit lutut, dia kena cover tangan dia dulu supaya lutut dia dapat letak secara perlahan-lahan kan. Ya sebenarnya itulah hujah. Dia saja je tu. Hujah tu lah yang mengatakan turun tangan dulu, yang mengatakan sebenarnya turun lutut dulu, baru tangan, kemudian kepala. Pada mazhab Syafi'i tadi, habis ada riwayat mengatakan Nabi turun tangan dulu. Hujah dia yang tadilah. Ketika Nabi muda-muda, masa sihat-sihat, Nabi turun lutut, tangan, kepala. Tapi hujung-hujung hayat Nabi turun tangan dulu sebab kan dah kurang ring tu, kurang tenaga. Sakit situ, sakit sini. Jadi turun pap. Jadi itu hujah dia saja. Dia tahu tu, saya faham. Saja je. Nak petik sikit kan tu. Jadi itulah hujah mazhab Syafi'i yang mengatakan kenapa ada riwayat mengatakan Nabi turun tangan dulu, bukan lutut dulu. Kan ada dua riwayat. Jadi maksudnya sahabat yang meriwayatkan kata turun tangan dulu, dia kajilah umur berapa sahabat tu. Rupanya sahabat ni dia rapat dengan Nabi ketika hujung-hujung hayat. Yang kata turun lutut, tangan, kepala, yang itu dia awal-awal. Sayyidina Umar bin Khattab yang awal-awal tu, yang riwayat awal-awal lagi. Yang masa berhijrah ke Madinah ke, berhijrah saja. Bukan lagi hijrah. Bukan lagi. Betul. Dia sebut lagi pula. Hijrah, kemudian sahabat tengok Nabi sembahyang. Waktu tu kan kuat lagi, baru 50 lebih, 53 umur. Tapi yang kata tu umur tu masa tu dah 63 wafat, katalah 60, 61. Masa tu dah ada sikit, jadi dia turun tangan dulu. Jadi itu hujah mengatakan yang sunat, yang afdal adalah lutut, tangan, kepala. Tapi bila sakit, turunlah mana dulu, bergantung. Malah kalau kita tengok ada riwayat mengatakan Nabi larang orang yang
turun untuk sujud macam unta sujud. Macam turun unta duduk macam tu lah. Macam unta. Siapa pernah tengok unta sujud macam unta duduk macam mana? Dia turun mana dulu? Tangan dulu kep. Lepas tu tertonggek kan. Lepas tu baru patah yang belakang lah. Pap kan. Maknanya dia turun yang depan dululah. Dia turun tangan. Nabi kata, jangan kamu turun sujud seperti turunnya unta. Sekarang tadi tangan dulu tangan dulu betul baru kaki kan. Jadi jangan turun tangan dulu. Kan? Jangan turun tangan dulu. Sekarang ni ada mazhab kata turun tangan dulu. Kan? Macam mana tu? Yang kata mazhab Syafi'i kata, tengok Nabi kata jangan turun tangan dulu. Dengan maksud macam jangan turun macam turunnya unta. Dengan maksud unta turun tangan dulu baru kaki. Jadi jangan turun tangan dulu baru kaki. Maka turut jangan tu bukan jangan tak sah, bukan. Akmal, sempurna. Dari segi kesempurnaan. Jadi turunlah kaki dulu ataupun lutut dulu baru tangan. Okeylah, hujah tu boleh terima. Habis yang kata turun tangan dulu. Dia kata, nampak tak? Nah, ni ilmiah lah sikit. Dia kata, Nabi kata jangan turun macam turun unta. Unta turun tangan dulu ke kaki dulu? Tangan dulu. Soalan, unta ada tangan ke? Nampak? Sama je. Unta mana ada tangan? Dia turun kaki dulu lah, kaki depan. Tapi dia turun kaki. Jadi jangan turun lutut dulu, turun tangan dulu. Maksud jangan turun kaki dulu. Nampak? Dia faham macam tu. Pada mazhab Syafi'i dia kias, depan tu dikira tangan, belakang dikira kaki. Pada mazhab Maliki dia tak ada. Dia kata mana ada unta ada tangan. Dia dua-dua kaki, dia empat kaki. Jadi dia turun kaki depan. Jadi kena jangan nampak, faham kat situ. Sebab tu berlaku perbezaan sebab daripada perkataan Nabi yang bersifat umum. Kadang-kadang double meaning daripada kalam tauriyah, kadang-kadang dia double meaning, triple meaning, berbanyak-banyak meaning. Yang mana memang Nabi punya percakapan tu dia jawami'ul kalim, dia panggil. Jawami'ul kalim. Cakap satu banyak makna. Memang style Nabi dan Rasul macam tu. Berbeza dengan kita. Cakap banyak, apa pun tak ada mana. Berapu popek satu benda pun tak ada cerita. Tapi Nabi cakap satu 10, 20 makna. Tu beza kita dengan Rasul lah. Jadi kita terpaksa berhenti ni, dah lambat dah ni. Kita berhenti. Jadi kerana itulah bezanya turun lutut dulu atau tangan dulu. Dua-dua betul, dua-dua nas yang sama. Bezanya mazhab Syafi'i dikiaskan kaki depan sebagai tangan. Mazhab yang lain dia tak kias, dia kata dia orang tak ada tangan, dia orang pula unta tak ada tangan, dia semua kaki. Jadi tak boleh turun kaki dulu, kena turun tangan dulu. Sebenarnya sama dua-dua. Dan akhir sekali dia harmonikan oleh mazhab Syafi'i. Dia kata yang kata turun tangan dulu kerana Nabi sakit, dah berumur sakit, dia nak perlu letak lutut dia perlahan-lahan. Dan riwayat yang kedua mengatakan ketika turun lutut dulu ketika Nabi sihat. Cantik bekah. Tak ada sebenarnya, semua benar. Sebab tu sangat tidak sesuai. Saya ada program di Majlis MPK, Majlis Perbandaran Kuantan. Tak lama lagi, dalam seminggu 2 minggu lagi. Dia punya ayat dia nak letak, dia punya apa? Tajuk daurah ataupun kursus tu sifat solat Nabi ataupun solat cara Nabi. Saya kata sangat tidak sesuai. Kalau boleh jangan guna ayat tu. Sifat solat Nabi, solat cara Nabi. Kalau kita belajar cara Nabi solat, secara automatik kalau tak macam tu, bukan cara Nabi solat. Oh amboi, banyak cantik kau seorang je betul. Tak jadilah 4 mazhab. Kalau sifat solat Nabi kita kata letak atas pusat, masa ni mazhab Hambali letak bawah pusat. Kan duduk letak bawah tu. Macam ni yang letak Imam Ghazali letak macam ni. Dia pegang hati dia ni. Dia punya jantung duduk dia pegang ni. Pernah tengok orang sembahyang macam ni? Kan ada kan dulu Sairus Salikin, kitab-kitab Ihya sebagainya macam ni. Habis tu nak kata Nabi sembahyang sifat solat Nabi yang sebenar. Benar lagi, ambil kau punya benar je, letak atas pusat. Macam ni Imam Ghazali tak benar. Sebab tu tak boleh guna istilah tu. Walaupun secara umum kita faham, tapi tak cantik macam kita seorang betul. Sebenarnya semua betul. Macam tadi kes tadi. Turun lutut dulu ke tangan dulu, semua betul. Masing-masing ada hujah. Jadi tak boleh nak dakwa turun lutut dulu ataupun tangan dulu. Apa yang boleh dakwa? Kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i, turun lutut dulu. Settle masalah. Kena matang sikit dalam berhukum.
Tangguh dulu. Kita Allah sejam lebih. Muzaidinya pasal ni. Kata pukul 9. Minta pukul 9. Sudahi dengan tasbih kafarah. Apa dia? Kita berhenti dekat stesen kecil. Kerana syarat sujud itu hendaklah di atas 7 anggota. Kat situ. Oh, memang jarang-jarang berhenti sini ni. Jarang pun. Kerana syarat sujud itu hendaklah di atas 7 anggota. Nanti kita akan bahas kali kena hidung kena sekali. Kalau campur hidung jadi 8. Kita bahas macam tu lah. Akan datang. Allah, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratan subhanakallah wa hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.